النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi pengajian kitab Syama'il Syarifah, Syama'il Asy-Syarifah yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala daripada kitab Al-Jami'us Shaghir yang dikarang oleh beliau. Jadi beliau telah, dalam kitab tu beliau telah masukkan bab kana yang menceritakan khusus berkenaan dengan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung hadis yang ke-34 daripada kitab Syama'il Syarifah. Hadis yang ke-34. Sebelum ni kita baca hadis 33, sekarang sambung hadis ke-34. Baik, hadis ke-34, qala al-Imam As-Suyuti rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kana sallallahu alaihi kana ahabbu thiyab kana ahabbu thiyabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wal Hakim. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wal Hakim an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Baik, hadis yang ke-34 terjemahannya iaitu adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah qamis. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah qamis. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Hakim. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Hakim diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai pakai qamis. Maksudnya dalam banyak-banyak pakaian baginda, dalam banyak-banyak pakaian yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah qamis. Pertama kita kena faham dulu apa dia qamis. Qamis ni ialah baju yang telah dijahit, dipotong dan kemudian dijahit mengikut bentuk badan, dan juga dia ada dia punya kita kata apa, belahan collar dia, potongan di collar, kemudian dia ada lengan, kemudian sama ada panjang atau pendek. Maka inilah dipanggil al-qamis, qamis. Mungkin kalau bahasa Melayu terjemah gamis. Namun kita perlu faham qamis yang dimaksudkan dalam hadis tu apa dia. Jadi kalau kita lihat kepada pakaian kita sekarang, zaman sekarang ni,
orang bila pakai pakaian, kita semua pakai pakaian, pakaian kita memang semua jahit. Dan kita punya pakaian ialah maknanya kita punya pakaian macam baju Melayu ke, ataupun t-shirt ke, ataupun jubah ke. Jadi ini pakaian zaman sekarang. Zaman dulu, zaman Nabi SAW, kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk juga Nabi SAW, zaman tu mereka punya pakaian ialah bukan berjahit macam kita sekarang, dah dijahit, dah disambung-sambungkan, dijahit macam kita. Tetapi pakaian mereka pada zaman dulu ialah seperti, kalau kita nak mudah faham, macam kain ihram sekarang. Kalau kita pergi haji umrah, orang pakai kain ihram. Kain ihram ni, kain itu macam kain tuala, makna satu keping kain, kemudian satu dibalutkan di bawah, satu diikatkan di bawah, iaitu macam kita pakai kain sarung lah. Tapi dia hujung dia tak bersambung. Kalau kita tengok kain pelekat zaman sekarang pun, ialah kain pelekat kita ni dah antara dua hujungnya telah dijahit. Jadi kalau kita nak pakai, kita masuk tengah dia, maknanya kita sarung dengan dia. Tapi kalau kita tengok kain ihram, dia macam tuala, kain tuala, cuma ialah panjang lah kan. Kita lilitkan kat badan kita, kemudian kita pun ikatkan dia, kita simpulkan dia. Maka itu ialah pakaian bawah, izar. Kemudian atas mereka akan tutup balut macam kain ihram juga. Jadi pada zaman dulu, zaman Nabi SAW, ada setengah-setengah sahabat, ada kadang-kadang setengah orang, pakaian dia ialah hanya pakai kain dia, badan terdedah. Tapi maknanya atas pusat lah dia tutup, atas pusat, kemudian sampailah tutup lutut. Kadang baju kat atas tak ada pun. Sebab zaman tu orang susah betul. Kemudian, tapi biasanya kalau orang yang mana yang mampu, pakaian mereka ialah ada dua. Kalau untuk lelaki lah. Kalau untuk lelaki, makna pakaian mereka ialah ada dua. Satu pertama kain sarung, satu lagi ialah dipanggil rida. Rida zaman dulu bukan macam rida sekarang. Rida sekarang ni orang pakai untuk ikut sunnah Nabi SAW, walaupun pakai dah sempurna. Tapi rida yang dimaksudkan ialah pakaian atas macam yang kita pakai ketika ihram. Lebih kurang. Kita kan balutkan. Cuma time ihram tu ada kala bila time, contohnya time tawaf tu kita ada buka. Kalau untuk lelaki tu dia ada buka belah kanan. Tapi orang dulu dia akan balutkan dekat badan dia. Dia akan balutkan, dan kat sini pun dia akan balutkan. Jadi kain tu diikatkan di antara bahunya. Jadi ini pakaian zaman dulu. Jadi pakaian zaman dulu ialah pakaian mereka itu tidak berjahit dan tidak dipotong ikut bentuk badan. Jadi qamis pula ialah pakaian yang mana berjahit. Pakaian yang berjahit dan kemudian dipotong ikut bentuk badan. Maka kalau kita melihat kepada zaman sekarang, banyak pakaian kita yang boleh masuk dalam kategori qamis, iaitu kategori qamis zaman Nabi SAW. Satu orang kalau pakai jubah, macam saya sekarang pakai jubah, ini memang termasuk qamis. Kalau orang pakai baju Melayu, mungkin tengah dia ada belahan atau tak ada belahan ke, pakai baju Melayu pun boleh termasuk dalam qamis. Kerana apa? Kalau pakai jubah pun cuma jubah tu labuh. Kan? Jubah labuh. Maka jubah dipotong ikut bentuk badan, kemudian juga ada lengan. Kemudian ada dia punya dekat potongan dekat belah leher. Maka begitulah juga baju Melayu. Baju Melayu pun boleh masuk nama qamis. Atau orang pakai kurta pun masuk nama qamis. Jadi qamis ini kalau kita melihat pada ta'rifannya dan penggunaan pada zaman dulu, maka banyak pakaian yang pada zaman ini boleh masuk dalam kategori qamis. Okey, kenapakah Nabi SAW paling suka qamis? Kerana qamis inilah menutupi aurat dan juga menutupi badan secara lebih sempurna. Sebab kalau kita tengok kan, kalau orang pakai macam kain ihram tu, ialah macam pakai kain ihram tu memang waktu tu dituntut. Hanya pada waktu tersebut. Tapi pada waktu lain tak dituntut. Haji umrah maka dituntut ketika ihram. Tapi kalau pada waktu lain tak dituntut untuk berpakaian demikian. Jadi pakaian qamis ini disukai oleh Rasulullah SAW kerana
dia lebih menutupi aurat dan juga bahagian badan secara lebih sempurna. Sebab tu Nabi suka. Sebab kalau dibandingkan dengan pakaian ihram, dia tak tutup. Mana ada bahagian terdedah. Kan tangan ni pun terdedah. Kan bahkan sebahagian badan pun mudah untuk terdedah. Jadi kerana itulah Nabi SAW paling menyukai qamis kerana dia lebih menutupi badan dan lebih terjaga dan lebih mudah lah. Kalau kita macam kita pakai sekarang ni baju Melayu ke, pakai jubah, kita sarung pun mudah kan. Tak payah kita nak ikat-ikat, nak simpul-simpul. Tapi kalau macam kita pakai kain ihram tu, macam orang zaman dulu biasa pakai, kain tu contoh kalau pakai kain sarung terpaksa ikat. Kemudian pula nak ikat atas pula, dia akan ikat di antara dua ni bau ni, dia akan pusingkan, kemudian dia akan bawa ke sini dan dia akan pusing, maksudnya dia akan disilangkan dekat depan ni. Jadi pakaian tersebut ialah pakaian yang biasa dipakai zaman dulu. Namun baginda SAW menyukai qamis untuk menggalakkan kepada umat baginda SAW supaya bila pakai pakaian lagi sempurna tutup badan bagi laki, maka adalah lebih sempurna adab dan juga menutupi aurat. Kalau perempuan memang zaman dulu mereka pakai kain, memang kain labuh macam kain panjang, dia mereka lilit kat badan, ada cara pakai dia. Tapi maknanya pakaian perempuan ialah memang menutupi seluruh badan pada zaman dulu. Ini kita menyentuh berkenaan dengan pakaian lelaki. Jadi kalau zaman sekarang qamis ni maknanya kalau kita pakai jubah dah menepati sunnah, dah masuk dalam kumpulan qamis Nabi SAW banyak suka. Kurta pun boleh masuk juga. Boleh masuk kerana dia dipotong ikut bentuk badan dan juga menutupi dan dia dijahit. Apa lagi? Baju Melayu pun boleh juga. Bahkan para ulama di Yaman, mereka kan kalau Yaman kadang banyak mereka pakai baju Melayu, macam baju Melayu. Macam yang kadang baju putih tu, mereka namakan dia sebagai qamis. Dia termasuk di dalam kumpulan kategori qamis. Baik. Hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 ialah kana ahabbu thiyabi ilaihi al-hibarah. Kana ahabbu thiyabi ilaihi al-hibarata. Kana ahabbu thiyabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-hibarata. Rawahu al-Bukhari wa Muslim muttafaq alaih. Muttafaq alaih wa Abu Daud wa Nasa'i an Anas radhiyallahu taala anhu. Ada yang tanya ni baju kemeja. Dia boleh juga termasuk dalam kumpulan qamis. Tetapi dia qamis ni sifat dia ialah tidak macam menampakkan bentuk badan. Makna pakaian yang beradab dari segi Islam ni, makna pakaian sama lelaki atau perempuan dia tak pakai ketat. Makna pakaian tu tidak ni. Kadang-kadang kemeja tu macam nampak bentuk badan. Dia sebenarnya pakaian yang sunnah ni dia bersifat macam longgar. Lagi-lagi wanita, tapi lelaki pun sama. Jadi baju kemeja ialah juga boleh termasuk dalam qamis kerana dia ada lengan dan kemudian dipotong ikut bentuk badan dan juga dia tidak ada dia juga ada jahitannya. Baik. Hadis yang ke-35 ialah juga pakaian yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah hibarah. Ni hibarah ni apa dia? Hibarah ni kita boleh kata tak apa. Kita tengok riwayat dulu. Hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, mana muttafaq alaih. Muttafaq alaih mana Bukhari, Muslim, dan riwayat Abu Daud dan riwayat Nasa'i. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Okey, hadis ni pula beritahu bahawa pakaian yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah hibarah. Hibarah ni apa? Hibarah ni sebenarnya ialah kain rida. Kain rida yang ada kita kata perhiasan yang ada jalur-jalurnya, ada macam kita kata corak-coraknya warna hijau. Dia kain daripada macam kain rida sekarang kain, tapi dia zaman dulu tu diperbuat dia di made in Yaman. Maknanya diperbuat di Yaman. Dia ada warna. Dia ada corak-corak, ada garisan, tapi secara umumnya dia berwarna hijau. Ini dipanggil kain hibarah. Seolah macam kita kata kain rida warna hijau yang lembut, yang ada corak-corak pada dia.
Dalam bahasa Arab dipanggil hibarah, kain hibarah. Kan ha ba ra ta marbutah. Kita nak terjemah, sebenarnya dia hibarah ini dia tak termasuk dalam kategori kamis. Dia termasuk di dalam kategori rida. Okey, baik. Hadis sebelum ni kata Nabi SAW paling suka pakai kamis. Hadis ni pula kata Nabi SAW paling suka pakai hibarah, iaitu pakai rida, kain yang warna hijau, yang ada corak-corak yang lembut. Itu hibarah. Okey, sebenarnya antara dua hadis ni tak ada pertentangan. Yang itu kamis yang kita baca tadi, dan kemudian hibarah pula ialah dalam kumpulan rida. Maknanya Nabi SAW, kalaulah baginda tak pakai kamis, baginda SAW pakai macam orang pakai ihram sekarang, macam saya terangkan tadi. Maksudnya pakaian yang biasa dipakai pada zaman tersebut, maka kain yang bahagian atas, yang paling baginda SAW suka untuk tutupi badan, balut badan baginda SAW, ialah kain jenis hibarah. Ini kerana apa? Kerana kain hibarah ini dia lebih lembut, tidak kasar berbanding kain yang lain. Kan? Satu pertama dia pun lebih nampak cantik. Dia warna hijau, dah ada corak-corak, ada jalur-jalur, ada coraknya. Zaman dulu dia pun buat daripada Yaman. Jadi bila dipakai tu nampak lebih berhias, berwarna hijau. Jadi kain hibarah ini ialah termasuk di dalam kumpulan, dalam kategori rida. Jadi Nabi SAW paling suka pakai kamis. Tapi kalau Nabi tak ada kamis, Nabi SAW pakai pakaian yang macam biasa dipakai pada zaman dulu. Maka Nabi SAW akan pakai kain sarung. Kemudian kain atas tu Nabi SAW pilih kain hibarah, balut badan baginda SAW. Jadi dia lebih lembut. Dia lebih lembut. Okey, baik. Ini ialah kain hibarah. Hadis riwayat muttafaq alaih, Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i. Satu muttafaq alaih itu makna Bukhari, Muslim dan Abu Daud dan juga Nasa'i. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadis terusnya, hadis yang ke-36. Kana ahabbud dini ilaihi sallallahu alaihi wasallam ma dawama alaihi sahibuh. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Hadis yang ke-36 ni terjemahannya ialah amalan agama adalah amalan agama yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah amalan agama yang pelakunya melakukannya secara berterusan. Amalan agama yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang pelakunya melakukannya secara berterusan. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Ni berkenaan dengan amal. Sebab kerana kitab ni dia disusun berkenaan dia disusun ikut turutan huruf. Sebelum ni cerita sahha kan ahabbut thiyab ilaihi al-hibarah. Yang sini pula kana ahabbud din ilaihi ma dawama alaihi sahibu. Maksudnya huruf dal pula. Jadi amalan agama yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah amalan agama yang pelakunya melakukannya secara berterusan. Jadi apa makna dia? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kepada kita supaya apabila kita melakukan amal, lakukan amal dengan istiqamah. Apa saja amal yang paling penting, yang paling besar, amal itu dilakukan secara istiqamah. Bukan hari ini banyak, besok kurang. Lepas tu besok banyak balik, lepas tu kurang balik. Jadi ini tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-istiqamah. Baginda sallallahu alaihi wasallam suka satu amal ialah dilakukan berterusan. Ada riwayat lain bahawa ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ialah amal yang berterusan walaupun sikit.
Kan? Contoh, kita nak bagi contoh. Kalau solat itu memang kena buatlah solat fardu 5 waktu. Ini amalan-amalan yang satu orang tu lakukan sunat. Amalan-amalan sunat yang satu orang tu lakukan ialah disunatkan dilakukannya secara berterusan. Contoh, satu orang semayang duha. Duha ni ramai daripada kalangan umat Islam menjaga ni juga. Duha. Kan duha 2 rakaat paling kurang, banyak 8 rakaat. Jadi yang paling hebat adalah seorang itu melakukan duha setiap-tiap hari. Walaupun mungkin duha tu 2 rakaat, tapi tiap-tiap hari dia lakukan. Dia lebih baik daripada contoh kata satu orang, hari ni semangat 8 rakaat duha dia buat. Besok tak ada semangat, 2 rakaat. Besok tu lagi tak ada semangat. Berapa duha dia? Duha dia hanya 0 rakaat. Tak buat langsung. Jadi ada kala buat, ada kala tak buat. Kadang buat sikit, banyak. Itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling disukai dan digalakkan ialah amalan itu berterusan. Dilakukan secara berterusan. Walaupun sikit. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita beramal ini ialah kita perlu lakukannya secara berterusan. Walaupun amal itu sikit. Dan amal itu kita boleh lihat apa dia amalan. Sebagai contohnya baca Quran. Setiap amal yang kita lakukan, contohnya ada orang yang ada baca Quran, zikir sekian, wirid, maka lakukanlah dia secara istiqamah. Kekalkan amalan itu walaupun tak banyak. Sebagai contoh zikir, Quran dulu, Quran. Sebagai contoh Quran. Mungkin dia semangat 1 juzuk, besok baca 2 muka surat dia. Tapi lakukanlah amal tu berterusan, istiqamah. Contohnya satu hari satu lay. Contohlah kata satu hari 1 lay untuk orang awam, 1 lay Quran. Kalau dapat lagi, bahkan ada ulama sebutkan paling kurang sebenarnya 1 juzuk. Tapi mungkin itu susah bagi orang awam, mungkin satu hari 1 lay. Atau mungkin 5 muka surat. Tapi setiap-tiap hari baca. Apa lagi? Zikir. Zikir ni istighfar, selawat. Tiap hari 100 selawat. Berterusan. Jangan kadang-kadang ada sampai semangat 1000. Lepas tu besok tak buat. Lepas tu buat 100. Adalah lebih baik tiap-tiap hari dia selawat 100 berbanding kadang-kadang buat, kadang tak buat. Begitu lagi zikir yang lain. Jadi setiap orang usahakan supaya apa-apa amal yang dia nak lakukan ialah dilakukannya dengan istiqamah dan mulakannya dengan sedikit dahulu, bukan terus mula banyak. Kan bacaan Quran, zikir, wirid dan lain-lain. Kadang-kadang orang ada amalkan dengan sikit-sikit amalan khusus. Yang penting ialah istiqamah, bukan hanya kita mungkin nak hebat, terus amal banyak, tapi lepas tu tinggalkan. Jadi Nabi SAW menggalakkan kepada kita bahawa bila kita beramal dengan istiqamah. Okey, hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37 ialah kana ahabbur rayahini ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-faghiyata. Al-faghiyah rawahu Tabarani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Anas radhiyallahu taala anhu. Rawahu al-Baihaqi, rawahu Tabarani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Anas radhiyallahu anhu. Baik. Adalah bunga raihan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bunga raihan jenis faghiyah. Ini saya pun tak tahu apa terjemahan dia, faghiyah. Faghiyah ni maknanya antara jenis-jenis bunga raihan lah. Saya tengok juga dalam kamus ada juga ditunjukkan gambarnya, kan. Tapi saya cari, kemudian lepas tu cari lagi, search juga, tengok juga dalam internet. Saya nampak dia juga macam sejenis bunga warna kuning-kuning, warna putih kuning. Lebih kurang macam bunga betul, faghiyah tu betul ejaannya begitu. Faghiyah. Kalau Arab fa alif ghin ya ta marbutah. Jadi bunga raihan yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam jenis faghiyah adalah bunga faghiyah.
Bunga Faghiyah. Kerana dia ni paling wangi. Faghiyah ini juga ialah, maksud dalam kalangan bunga raihan, dia ialah yang paling wangi. Juga nama lain dia dipanggil Nurul Hinna. Nurul Hinna. Dalam bahasa Arab juga dipanggil Nurul Hinna. Tuan-tuan boleh tengok dalam bolehlah, tak ada masalah kan. Kadang kita boleh gunakan. Kadang bukanlah langsung tak boleh tengok Google. Tapi kadang ada kali kita boleh tengok juga Google. Mana yang perlu. Kalau tak perlu, tak payahlah. Jadi Faghiyah ni saya tengok tadi juga nama Nurul Hinna. Dia macam warna kuning. Saya pun tak pasti bunga apa. Kuning kecil-kecil, macam lebih kurang macam bunga jasmin pun ada sikit. Tapi memang wangi, harum. Tapi pernah nampak lah bunga itu, pernah dilihat. Jadi ialah dia antara bunga raihan yang paling wangi lah. Kesimpulannya maknanya Nabi SAW suka dengan wangi-wangian. Jadi antara bunga yang paling baginda SAW suka ialah bunga Faghiyah ni. Dalam bahasa Arab juga dipanggil Nurul Hinna. Kerana apa dia? Dia ialah berbau wangi lah, maknanya paling berbau wangi. Dan dari segi perubatan juga dia ada manfaatnya. Dia ada manfaatnya pada perubatan. Kemudian hadis ni kalau dari sudut sanadnya ada kedhaifan, ada dhaif, tetapi tak ada masalah. Ini hanya menceritakan berkenaan dengan syama'il, maka tak ada masalah. Jadi hadis ni ialah riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan boleh tengok, cuba tengok Faghiyah. Boleh, kalau yang pandai tulis Arab tu, cuba tengok fa alif ghin ya ta marbutah. Saya tak pasti bunga apa. Lebih kurang macam bunga mungkin jasmin ke macam tu lah, lebih kurang kan. Tapi dia putih. Baik. Mungkin ada sesiapa nanti tahu. Kadang-kadang saya ni pun tak tahu gak jenis bunga ni. Kalau mungkin ada sesiapa tahu, bagi maklumat pada saya. Apa nama dia? Kerana kita mengkaji pasal Nabi ni adalah amat penting. Saya tengok juga kamus. Dia kata hanya bunga berbau harum. Tapi tak beritahu bunga apa. Kan gambar pun tak ada. Tapi bila tengok dalam Google ada. Jadi kalau siapa tengok dalam Google, tengok ejaan tu Faghiyah. Tapi kena ejaan Arab lah. Kalau Melayu tak pasti. Ejaan Arab fa alif ghin ya ta marbutah. Kena tengok image. Dia ditunjukkan image-nya. Baik. Juga dipanggil Nurul Hinna. Nurul Hinna. Siapa yang tahu boleh bagi tahu saya apa namanya. Saya pun tak tahu juga apa namanya sebenarnya yang dipanggil dengan bahasa kita. Okey, baik. Hadis yang ke-38. Hadis yang ke-38. Kana ahabbu syati ilaihi sallallahu alaihi wasallam muqaddamaha. Rawahu Ibnu Sunni wa Abu Nu'aim fi at-Tibbi wal Baihaqi an Mujahidin mursalan. Kana ahabbu syati ilaihi sallallahu alaihi wasallam muqaddamaha. Rawahu Ibnu Sunni wa Abu Nu'aim fi at-Tibbi wal Baihaqi an Mujahidin mursalan. Hadis yang ke-38 iaitu adalah bahagian kambing yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bahagian depan. Maknanya bahagian depan di sini maksudnya bahagian kaki depan. Bahagian kambing yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah bahagian kaki depan. Bukan kat kaki tu. Hadis ni riwayat Ibnu Sunni. Dan Ibnu Sunni ni anak murid Imam Nasa'i. Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Imam Abu Nu'aim dalam kitab At-Tib, kitab perubatan, kitab At-Tib. Dan juga riwayat Baihaqi. Mana riwayat Ibnu Sunni, riwayat Abu Nu'aim dalam kitab At-Tib, dan juga riwayat Baihaqi. Diriwayatkan daripada apa? Mujahid rahimahullah secara mursal. Secara mursal. Ini hadis ni juga disokong dalam banyak riwayat yang lain lah. Dalam Tirmidzi pun ada riwayat yang lebih kurang begini. Jadi bahagian kambing yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bahagian depan. Bahagian depan ni maksud kaki depan tu. Kaki depan yang bahagian atas. Dia dekat peha. Dekat kaki tu bahagian atas kan, kat peha tu. Jadi itu bahagian tu paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana apa? Bahagian itu sekarang ni para doktor kalau kaji, memang mereka lihat bahawa bahagian yang paling kurang kolesterolnya dan paling lembut ialah bahagian tersebut yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah,
bagi Allah Ta'ala susun untuk baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahawa apa yang baginda tunjukkan kepada kita ialah terbaik. Mana siapa ikut baginda sallallahu alaihi wasallam pasti tak akan sesat atau salah ataupun dia gagal. Pasti tidak. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam tunjukkan bahawa kalau makan kambing, mana bahagian yang paling baginda suka bahagian kaki depan. Bahagian atas tu. Bahagian peha lah, peha bahagian kaki depan. Ada dibaik-baik kan belah kanan kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian itulah bahagian yang satu lembut. Yang kedua ialah bahagian tersebut ialah apa? Maknanya bahagian itu ialah dari sudut khasiatnya juga. Dari sudut khasiatnya juga ialah baik untuk kesihatan. Berbanding tempat yang lain. Jadi dalam kitab pun ada sebutkan bahawa bahagian itu yang paling cepat dihadam. Kalau makan, maknanya apa? Paling mudah dihadam. Dan maknanya ringan kepada perut. Ini dalam kitab syarah lah disebutkan. Masya Allah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam suka makan kambing. Baginda suka makan kambing. Tapi baginda jarang dapat makan kambing. Ini saya pun pernah syarahkan dalam beberapa kali dalam majlis Syama'il Muhammadiyah. Ialah baginda sallallahu alaihi wasallam suka makan kambing. Tapi baginda jarang dapat makan kambing. Kadang-kadang makan kambing ni makan kambing ni baginda sallallahu alaihi wasallam biasa dapat makan kalau orang jemputan. Orang jemput datang rumah. Waktu tu lah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kambing. Tapi kalau biasa-biasa Nabi tak makan. Dan bila Nabi makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bahagian ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau kita makan kambing, cari kambing, carilah bahagian ni. Cari bahagian ni. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya mereka bila makan kambing, mereka makan dipanggang. Bukan kuah macam kita sekarang. Iaitu dipanggang. Baik. Hadis yang ke-39, kana ahabbu syarabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-hul wal barid. Rawahu Cak tuan-tuan Baik. Kana ahabbu syarabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-hul wal barid, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim an Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Adalah minuman yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah minuman yang manis lagi sejuk. Minuman manis yang sejuk. Hadis ni riwayat Ahmad, riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Hakim daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang ke-39 ialah apa dia? Minuman yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah minuman yang manis. Minuman manis yang sejuk. Minuman manis yang sejuk. Okey. Pertama kita kena faham apa makna manis di sini. Sejuk pun kena faham juga. Apa makna manis dan apa makna sejuk. Kita kalau faham manis, kita mungkin lah macam kita makan benda-benda manis zaman sekarang ni kan. Dia manis di sini, manis di sini ialah memberi makna manis yang bukan terlampau manis. Kalau kita lihat makna manis di sini, satu ada makna, zaman Nabi SAW, air yang ada ialah air itu jarang air yang baik. Zaman Nabi dulu kalau kat Madinah, kat Mekah dulu kadang air yang minum tu payau. Kadang air itu pun masin. Jadi ada sebahagian perigi dia dulu kat Madinah yang airnya elok. Orang kata air tawar. Tapi dalam bahasa Arab juga, air yang begitu juga dipanggil air manis. Air manis. Jadi ada juga ulama yang mensyarahkan hadis ni, iaitu mengatakan bahawa maksud minuman manis tu ialah Nabi SAW suka minum air perigi, air tawar yang elok rasa dia. Sejuk. Satu. Yang kedua sejuk. Sejuk di sini bukan makna dia ialah sejuk ais macam kita sekarang. Sebab zaman tu ais tidak didapati. Kalau mungkin ada pun jarang lah, sangat susah kan. Secara umum mereka tak ada apa. Betul. Manis di sini, lepas ni saya akan syarahkan lagi.
manis di sini bukan manis gula macam kita sekarang. Bukan manis gula macam kita sekarang. Dan sejuk di sini bukan sejuk macam ais kita. Okey, apa contohlah nak mudah faham, macam aiskrim. Aiskrim tu manis dan sejuk betul. Memang batu, maksudnya dibekukan. Tapi manis zaman Nabi SAW dan sejuk ialah bukan manis dan sejuk macam kita faham. Apa dia? Iaitu zaman Nabi SAW, kadang Nabi SAW masuk dalam satu kebun sahabat. Sahabat tu ada perigi dalam kebun ni. Contohnya Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu, Sayyidina Sa'ad bin Khaitamah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain ada dalam kebun mereka ada perigi, air perigi. Jadi perigi mereka ini ialah airnya baik daripada perigi yang lain. Jadi Nabi SAW bila minum air perigi tu, air perigi kan sejuk kan? Sejuk. Tapi dia bukan sejuk ais tu macam sejuk macam musim sejuk tu. Dia sejuk yang orang kata sejuk-sejuk ialah macam kita kata sejuk dalam mungkin air tu, kalau kita ikut Celsius mungkin dalam 20 Celsius, kalau air suhu bilik 28 Celsius, mungkin 20 Celsius sejuk sikit kan. Dan Nabi SAW minum. Jadi bila Nabi minum tu air tu pun elok, maka Nabi SAW suka minum air macam tu. Nabi SAW puji, Nabi minum kerana Nabi datang berkali-kali. Bila Nabi datang berkali-kali, Nabi datang minum, maka sahabat radhiyallahu anhu pun riwayatkan bahawa Nabi SAW suka minum air macam tu, sejuk yang manis. Jadi manis di sini tak semestinya, satu pendapat tak semestinya memberi makna manis yang terlampau manis, tapi makna macam air tawar. Sebab zaman Nabi dulu nak dapat air tawar adalah amat sukar. Air yang elok rasa dia macam kita sekarang. Kalau nak mudah faham, maksud di sini sejuk yang manis ialah satu beri makna macam kita air mineral sekarang. Air mineral sekarang kan, contohlah air mineral tu kita letak malam kan, kita simpan, tak baik bukan dalam peti ais, tapi mana kita biarkan dia agak sejuk. Itu air tu disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, satu lagi makna air sejuk yang manis ni, air sejuk yang manis ni ialah satu dipanggil juga nabit atau naqi'. Nabit atau naqi'. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat dan Nabi juga biasa minum nabit atau juga dipanggil naqi'. Nabit atau naqi'. Apa dia nabit atau naqi' ni? Iaitu air rendaman kurma atau air rendaman kurma atau air rendaman kismis. Air rendaman kurma atau air rendaman kismis. Atau satu lagi, iaitu air yang dicampurkan dengan madu. Air yang dicampur dengan madu. Air yang dicampurkan dengan madu. Inilah contoh-contoh air yang manis yang sejuk. Iaitu apa dia? Satu pertama, air nabit. Nabit ni apa? Air kurma. Air kurma tu, kurma tu direndamkan dalam air, nanti besok, biasanya bila direndamkan, air dia punya manis tu turun. Dan sejuk bila dah rendam, biar satu malam sejuk, maka diminum. Nabi SAW suka minum nabit. Tapi air kurma tak boleh rendam lama. Kalau rendam lama-lama, 3-4 hari, lagi-lagi kalau tempat tu panas, maka akan menyebabkan jadi arak. Dia boleh jadi arak. Kenapa? Dia akan keluar gas. Dia makna rendam sebelum naik gas. Biasa 1 hari, 1 malam je. Jadi biasanya malam Nabi SAW rendam, besok Nabi minum. Jadi air itu manis kerana rendaman kurma dan juga apa dia? Sejuk. Dia bukan letak ais dan bukan juga gula macam kita. Yalah, bila kita rendam air kurma kan jadi macam manis-manis. Orang kata macam manis-manis buah. Ataupun kismis, naqi'. Kismis, air kismis direndamkan dan diminum. Atau satu lagi iaitu apa dia? Minum madu. Minum madu. Zaman dulu ada beberapa cara mereka minum madu. Satu, madu tu dicampurkan dengan air. Madu letak campur dengan air. Maka air tu dia macam manis-manis buah campur dengan air. Kan? Kerana madu yang kacau sekali dengan air tu. Pernah juga kadang-kadang Nabi SAW minum madu begitu saja. Maknanya minum madu terus. Jadi ini beberapa makna bagi air sejuk yang manis. Okay, kenapa saya terang di panjang lebar? Tuan-tuan kena faham betul. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kena faham betul. Mungkin kadang orang ingatkan bahawa sejuk yang manis ni iaitu macam manis zaman sekarang. Contoh yang mudah faham, aiskrim lah. Kan, sejuk kan, shake. Kan, sejuk betul. Lepas tu manis betul. Aiskrim ke, apa-apalah macam sekarang ni air kita minum sekarang. Dia bukan air yang sejuk betul dan bukan air yang manis betul.
Sebab kalau bila kita baca hadis Nabi SAW, kita juga kena kembali 1400 tahun dulu. 1400 tahun dulu mereka mana ada ais. Ais mana ada zaman tu? Peti ais pun tak ada. Mana ada ais zaman tu? Kan? Kalaulah ada ais pun mungkin turun dari langit, iaitu mungkin kadang-kadang apa macam apa dipanggil apa turunnya apa macam turunnya apa salji, macam kita kata kadang-kadang kan berlaku awan kan, jatuh macam batu. Itu ada. Tapi secara umumnya ialah tidak ada ais pada mereka. Satu. Yang kedua, mereka tak minum air betul-betul manis macam kita. Gula pun tak ada zaman tu. Kan? Gula, maksud saya gula yang macam kita sekarang. Manisan ada, tapi tidak manis macam kita sekarang. Jadi jangan salah faham bila kita baca hadis ni, kita pun menteka darah. Kan orang ni 9 kata, kita menteka darah. Kita menteka darah benda manis. Sejuk. Dalam manis sejuk pula tu. Letak ais. Lepas tu dengan dalil bahawa Nabi SAW suka air sejuk, air manis yang sejuk. Sebenarnya minuman yang dimaksudkan di sini ialah yang saya terangkan tadi. Jadi ada beberapa jenis contoh-contoh minuman yang dimaksudkan dengan manis yang sejuk. Okey, pertama apa dia? Ni contoh-contoh lah atau beberapa contohnya. Pertama, satu makna dia macam contohnya air mineral, air daripada perigi yang daripada perigi yang elok, air tawar. Contoh macam air mineral. Seperti air mineral. Yang kedua ialah air rendaman kurma nabit. Yang ketiga air rendaman air rendaman kismis, naknya. Ataupun maksud dia iaitu air yang dicampurkan dengan madu. Air yang dicampurkan madu pada dia. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan air sejuk yang manis. Bukan aiskrim, bukan Coca-Cola, bukan Pepsi dan seumpamanya. Jadi hadis ni diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmizi, Hakim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tu ada tanya, ustaz, dulu Rasulullah SAW minum air Zam-Zam di Madinah ke? Macam sekarang ni ada lori hantar dari Mekah. Zahirnya orang Mekah lah zaman dulu yang minum air Zam-Zam. Di Madinah tak ada Zam-Zam. Di Madinah tidak ada air Zam-Zam zaman dulu. Sekarang yang mereka hantar. Zaman dulu tak ada Zam-Zam. Mungkin ada kafilah-kafilah. Wallahu alam. Riwayat tak tahulah, saya pun tak pernah jumpa, tapi maknanya mungkin ada. Kalau orang datang daripada Mekah kafilah ke, mereka singgah ke Madinah dan mereka ada bawa Zam-Zam, boleh jadi, wallahu alam. Tapi tidak ada secara umumnya ditemui Zam-Zam. Bahkan dulu di Madinah nak dapat air pun susah. Itu yang pernah kita tahu kan, cerita pasal Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tu, yang mana waktu tu orang Madinah tak ada nak dapat air yang baik untuk diminum dan untuk basuh dan sebagainya, keperluan mereka. Maka Nabi SAW minta para sahabat supaya beli air perigi. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah beli perigi, mula beli separuh dari Yahudi. Jadi dibahagikan ikut masa. Tapi lepas tu akhirnya beliau beli kesemuanya. Perigi itu dipanggil Bi'ru Rumah, ataupun kemudiannya dipanggil Bi'ru Uthman. Sampai sekarang ada, dan air ni pun ada lagi. Jadi zaman tu pun tak banyak perigi yang baik, air perigi yang baik. Tapi maknanya di Madinah mereka pakai air perigi yang ada lah. Bukan minum air Zam-Zam. Dan tapi Nabi SAW ketika bila Nabi di Mekah, Nabi SAW memang minum air Zam-Zam. Nabi ambil berat minum air Zam-Zam ketika berada di Mekah. Kalau kita baca dalam hadis kan, Nabi bila tawaf, Nabi minum Zam-Zam. Nabi SAW bila datang haji umrah, memang riwayat bagi tahu bahawa Nabi SAW ada minum air Zam-Zam. Bila Nabi tawaf, lepas habis tawaf, sebelum sa'i, Nabi SAW minum air Zam-Zam. Bahkan ada juga riwayat bahawa Nabi SAW sapukan di kepala ataupun letakkan di muka, sapu di kepala dan muka. Maknanya Nabi SAW ambil berat tentang air Zam-Zam, dan banyak lagi lah hadis-hadis berkenaan dengan Zam-Zam ini. Boleh di zaman sebenarnya Allah Maha tahu, tapi orang lama-lama macam orang tua-tua yang berkata air Zam-Zam ni pada zaman dulu pun agak payau. Sekarang ni dah agak baik, mereka dah proses. Tapi kalau zaman dulu ni Zam-Zam dia agak payau juga. Agak payau. Macam rasanya lain, tapi sekarang ni dah makin baik. Mereka mungkin dah proses ke apa ke. Tapi apa keadaan pun Zam-Zam tetap terbaik. Rasa dia macam mana pun dia adalah air yang terbaik. Kerana apa? Diberitahu sini Rasulullah SAW. Dan air itu ialah kurniaan Allah SWT. Kan, bahkan dalam hadis memberitahu ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam tu dia ikut pada niat orang yang dia ikut niat orang yang minumnya. Orang yang minumnya. Sebab itu Imam Syafi'i rahmatullahi alaih minum untuk jadi alim. Maka Allah jadikan beliau alim.
Jadi kalau kita minum Zam-Zam juga sunat kita berdoa. Dan Zam-Zam doa ni ialah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Itu doa minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Itu doa sebelum minum air Zam-Zam. Baik, wallahu alam, sampai itu saja. Insya-Allah nanti kita sambung lagi lah hadis yang ke-40 tu. Kan mudah-mudahan kita dapat apa dia faedah daripada hadis yang kita baca ini. Jazakumullahu khairan. Kan semoga Allah Taala rahmati dan berkati majlis kita pada malam ini. Allah Taala terima. Kan